Okey, hai. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini cikgu akan masuk pada topik quadrilateral. Okey, quadrilateral tu adalah sisi empat, shape yang mempunyai sisi empat. Okey, quadrilateral dia banyak, dia terbahagi kepada yang pertama. Okey, yang pertama adalah square. Okey, kedua adalah rectangle. Okey, ketiga kite. 4, rhombus. Okay, rhombus. And then parallelogram. Okay, parallelogram. Dan siapa lagi trapezium. Okay, yang cikgu tulis ini, ini adalah jenis-jenis shape di bawah quadrilateral. So sekarang ni cikgu nak ajar pengiraan dia. Untuk pengiraan quadrilateral, sebab dia ada 4 sisi, kita tengok contoh kat sini. Sisi pertama 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 sisi. Total angle, jumlah angle di dalam quadrilateral dia mesti 360. So dia dah nyata dah kat sini, kat nota warna kuning ni cikgu tulis. The sum of the interior angles of quadrilateral is 360. 360 means A plus B plus C plus D equal to 360. Tak kisahlah dia bentuk macam mana pun, kalau dia segi 4, kalau dia segi 4, total angle kat dalam dia tu mesti 360. Maknanya yang cikgu buat ni, yang cikgu tulis jenis-jenis ni, total dia mesti 360. Tak kisahlah shape dia sengit ke, sama ke, dia mesti 360. Next. The sum of an exterior angle and exterior angle is 180. Interior angles adalah sudut dalaman. Contoh dekat sini, C. Sini adalah sudut dalaman. Tambah dengan exterior angle. Ini adalah exterior angle, iaitu sudut luaran. Kenapa C tambah E jadi 180? Kita tengok kat sini, ini adalah garis lurus. Bila garis lurus, C tambah dengan E mesti dapat 180. Next adalah rhombus ataupun dalam gambar ni, ini adalah parallelogram. The opposite angles in parallelogram or rhombus are equal. For example, kita tengok kat sini, ini adalah parallelogram. Opposite angle, sudut bertentangan. P bertentangan dengan R. S bertentangan dengan Q. Bermakna P mesti sama dengan R. Nilai dia mesti sama. Maknanya kalau P ni 30, kalau P ni 30, sini mesti dapat 30 juga. That's why P sama dengan R. Q sama dengan S. Itu properties dia. Sekarang kita pergi kepada pengiraan dia pula. Kita tengok pengiraan dia. In each of the following diagrams, PST is a straight line. Calculate the values of X and Y. So kita nak cari X kat sini, Y ada kat sini. Kita tengok dulu. Kita tengok betul-betul dulu. X ni sudut dalaman. 100 ni adalah sudut luaran. Dia pada garis lurus. Dia dah nyatakan dah. PST is a straight line. PST ni garis lurus. Garis lurus mesti 180. So kita nak dapatkan X senang sangat. Kita buat X sama dengan, kita ambil 180, tolakkan dengan 100. Kita dapat X kita 80. Bermakna X tu adalah 80. Cikgu tulis kat sini, 80. Kemudian, macam mana kita nak dapat Y? Kita tengok bentuk Y. Y dalam segi 4. Dia duduk dalam segi 4, sisi 4 kat sini. Sisi 4 kat sini. Sisi 4, ingat tadi cikgu dah ajar, dia mesti 360. Kita ambil 360 dulu. Kita tolak 80. Tolak 52. Tolak 145. So total dia berapa? Kejap. Cikgu ambil calculator. So jawapan dia akan jadi
Okey, jawapan dia akan jadi 83. Betul tak cikgu kira semula? Okey, tolak 52, tolak 145. Okey, jawapan dia adalah 83. Okey, so kita settle jawapan kita. X 80, Y 83. Okey, sekarang kita tengok pula B. Okey, B ini adalah bentuk parallelogram. Macam mana kita nak tahu bentuk parallelogram? Awak tengok ni arrow kat sini ni. Okey, dia nampak tak? Ini ada 2 arrow, ini ada 2. Ini ada 1, ini ada 1. Okey, kalau dia tak sama, bermakna dia akan jadi parallelogram. Kalau rhombus pula macam mana? Okey, rhombus dia akan lukis macam ni kat awak. Okey, dia akan bagi 1 je garis dia. Macam tu. Okey, ini adalah rhombus. Okey, kenapa dia buat macam ni? Sebab rhombus length dia semua sama. Okey, kalau parallelogram, yang bertentangan dia sama. Okey, maknanya atas ni panjang dia mesti sama dengan bawah. Kiri ni panjang dia mesti sama dengan kanan. Okey, sebab itulah dia lain arrow dia. Okey, macam mana kita nak tengok X ni? Kita tengok X ni bertentangan dengan 42. Okey, so senang sangat ni. X sama dengan 42 lah. Terus dapat. Okey, macam mana nak dapat Y? Y tu adalah X triangle. So, maknanya 180. Kita tolaklah dengan 42. 180 tolak 42. Jawapan dia adalah 138. Okey, so kita dah dapat kat sini. Okey, settle. Okey, ini yang basic lah. Okey, ini yang basic, yang senang. So, sekarang kita pergi yang susah sikit. Dia combine. Okey, dia combine. Awak nampak tak ada kat sini? Dia combine. Okey, ini segi 4 tepat. Ini adalah rhombus. Okey, dia combine. Kalau contoh yang tadi, dia satu-satu. Okey, dia satu-satu. Dia gambar satu je. Ketul macam ni. Macam ni. Dia tak ada combination shape. Dia tak ada combine. Okey, so kita tengok yang ni. Baca dulu soalan. Apa-apa pun baca soalan. In the diagram, PQRU is a rectangle and RSTU is a rhombus. Okay, dia kata rhombus. So, kalau awak nak senang, awak nak ingatlah kepala awak, tanda siap-siap macam ni. Ni rhombus, begitu. Okay. So, next, dia kata, SUV is a straight line. Calculate the values of X and Y. Okay, so senang je nak buat ni. Kita cari X dulu. Okay, macam mana nak cari X? X ni kalau kita nampak ada keseluruhan kat sini. Cara yang pertama, kita tengok dulu bertentangan. 62 ni, dia bertentangan dekat sini. Okey, awak nampak tak cikgu tulis? Okey, 62 ni dia bertentangan dekat sini. Okey, bermakna sudut dekat sini. Okey, sudut SRU. Cikgu buat sudut SRU. Okey, kat mana sudut SRU tu? Ni SRU. Okey, sudut kat sini. Sudut SRU mesti dapat 62. Okey, dia mesti sama. Okey, sudut sudut URQ pula. Okey, URQ tu yang mana? Yang ini, URQ. Okey, kalau URQ dia dah bagi tahu dalam soalan, URQ ni adalah rectangle. Daripada rectangle. Rectangle sudut dalaman dia 90 darjah. Okey, kalau rectangle ke square ke macam ni kan, dia mesti 90 darjah kat sini. Ni macam ni, dia mesti 90 darjah kat sini. Okey, sekarang macam mana kita nak dapat X? Kita tambah je lah 90. Kita tambahkan dengan 62. 90 tambah 62. Jawapannya adalah 152. Okey, ini adalah untuk X. Okey, sekarang macam mana kita nak dapatkan nilai untuk Y? Okey, macam mana nak dapat nilai untuk Y ni? Okey, sekarang tengok betul-betul. Okey, tengok shape ni. Okey, ini adalah rhombus. Okey, kalau rhombus, sisi dia sama panjang. Kalau dia sama panjang, awak nampak tak segitiga ni? STU ni. Okey, segitiga STU ni, dia akan jadi segitiga sama kaki. Okey, dia akan jadi isosceles triangle. Kalau isosceles triangle, kaki ni, hujung ni dia mesti sama. Okey, so cara dia macam mana? Kita ambil 180. Kita tolak 62. Okey, nak dapat kat sini kan? Okey. Okey, cikgu buat macam ni lah. Okay, kita nak dapat angle kat sini. Kita ambil 180 tolak 62.
Kita bahagikan dengan 2. Kenapa nak kena bahagi 2? Sebab ia adalah isosceles triangle. Isosceles triangle, kaki dia sama. Okey, mari cikgu zoom sikit. Okey, kaki dia mesti sama. Okey, sini 59. Ini pun akan jadi 59 jugalah, kaki dia sama. Sebab dia rhombus. Okey, alright. Next, macam mana kita nak dapatkan Y? Okey, dia dah bagi tahu dah kat situ. Ini S, U, V ni adalah straight line. Nak dapat Y, kita ambil 180 tolak dengan 59. Okey. Dan kita dapat jawapan dia 121. Okey, settle untuk nombor 1. Okey, next kita pergi pada nombor 2. Okey, baca soalan dulu. Dia kata, in the diagram PQVU, okay, ini PQVU yang kat sini is a rectangle. QRSV is a trapezium. Calculate the values of X and Y. Okay, kalau trapezium ke rhombus ke, awak buat arrow siap-siap. Okay, atas mesti sama dengan bawah. Kiri mesti sama dengan kanan. Macam mana kita nak buat? First kali adalah caranya. Okay, disebabkan dekat sini dia cakap calculate the value of X and Y. Okay, dekat atas ni. Okay, mana nak buat ni? Okay, dekat atas ni nilai dia adalah 90 darjah. Okay, sebab dia straight. Okay, 90 darjah. Hujung ni dia parallel. Parallel dia mesti sama dengan bawah ni. Okay, dia 90 darjah. Kita cari dulu angle dekat sebelah sini. Yang warna hitam cikgu buat tu. Macam mana nak dapat yang garis angle. Cikgu tulis angle RSV. Okay, macam mana nak dapat angle RSV? Sekejap. RSV. Okay, kat sini macam mana kita nak dapat angle tu? Ambil 90 darjah tolak dengan 42. Okey, 90 darjah tolak 42. Kita dapat nilai dia 48. Okey, dekat sini nilai dia adalah 48. Okey, kemudian macam mana nak settle ni? Tak tahu dah nak buat macam mana. Kita kena ingat balik yang awak belajar F shape, U shape and Z shape. Saya rasa belajar-belajar lain pun dah belajar kan. Cikgu mesti ajar benda tu. Okey, kat mana ni? Okey, kat mana F shape, U shape tu? Awak nampak kat sini. Ini adalah U shape. Ya, gitu. Okey, kalau U shape, hasil tambah sudut dalaman dia mesti 180. Okey, kita cari angle dekat sini. Nak cari angle kat sini pula. Okey, macam mana nak cari angle kat sini ni? Mari cikgu buat arrow dia. Tu dia. So, cara dia adalah, okay, kita tulis angle dia SVQ. Okay, SVQ sama dengan 180 tolak 48. Okay, 180 tolak 48. Jawapan dia adalah 132. Okay, kita dah dapat sebelah sini 132. Okay, 132 dia bertentangan dengan X. Sebab kita dah tahu properties untuk parallelogram, sudut bertentangan nilai dia adalah sama. Kita dah dapat jenis 132, sudut kat sini bertentangan pula dengan X. Okay, bermakna X kita akan jadi 132. Settle. Okay. Now, cikgu clearkan dulu sikit kat sini. Macam mana kita nak dapat Y? Okay, sini 48, sudut bertentangan ni dekat sini. Okey, bermakna sebelah sini pun akan jadi 48. Okey, sudut kat sini mesti 48. Dekat bawah ni dia dah nyatakan dah ini adalah rectangle. Kalau rectangle, sudut dalaman dia mesti 90 darjah. Okey, bermakna dekat sini bawah ni dia 90 darjah. Okey, cikgu padam bagi nampak sikit apa benda nak cari ni. Gitu. Okay, so cara dia Y sama dengan 90 darjah. Kita tambahlah dengan 48. Okay, meh kira 90.
tambah dengan 48, kita dapatlah jawapan dia 138. Settle. Okey, ini yang paling senang lah kita nak buat, kita nak selesaikan. Okey, ingat balik apa yang awak belajar, F shape, U shape dengan Z shape. Kepada siapa yang tak ingat lagi apa benda U shape, F shape ni, okay, cikgu ulang balik. Okey, dia macam ni. U shape dengan F shape ni dia mesti daripada garis lurus. Contoh dia lah, kita ada garis lurus. Okey, ni garis lurus dia. Okey, ini kita panggil parallel lines. Lepas tu dia ada satu garis kat dalam. Okey, ini yang garis lurus yang kat dalam ni kita panggil dia transversal. Kalau ada transversal, kita boleh pakai U shape, F shape or Z shape. Okey, kita tengok properties untuk Z shape dulu. Okey, ini adalah Z shape. Gitu Z shape. Z shape dia boleh jadi macam ni. Okey, dia boleh jadi macam tu. Tak kisahlah, janji bentuk dia Z shape. Okey, ya. Kalau dia janji dia bentuk dia Z shape, properties kat dalam dia mesti sama. Okey, ulang balik. Okey, ini Z shape. Kalau Z shape, kalau A kat sini A, kat sini pun akan jadi A. Nilai dia mesti sama. A ni kalau dia nilai dia 30, automatik kat bawah ni pun akan jadi 30. Itu adalah Z shape. Okey, next kita nak pergi kepada F shape. Cikgu duk cakap apa benda F shape tadi kan? Okey, kita padam dulu yang mana. Alamak, macam nak padam ni? Alamak, hilang. Alamak, cikgu buatlah balik semula. Okey. F shape macam mana pula? Okey, F shape macam ni. Okey, macam ni. Ini F shape. F shape dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam tu, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam tu. Gitu. Dia tak kisahlah, janji dia F shape. Kalau dia F shape, sudut kat dalam ni mesti sama. Okey, dekat bahagian dalam tu. Kalau sini A, mesti sini A. Kalau sini B, sini mesti B. Okey, C, bawah ni pun mesti C. Yang ni pun sama juga. Kalau A, sini mesti A. Okey, itu F shape. Kalau U shape, sebab cikgu malah nak padam, cikgu buat balik garisan dia. Okey, dia mesti daripada garis lari. U shape tu macam mana pula? Okey, U shape macam ni. Alamak, tak nak tukar lah. Okey, kita tukar warna lain. Pergi nampak sikit merah. Okey, macam mana kita nak buat U shape? Ni tengok arrow dia. Okey, tak ni merah pun. Okey, brown. Okey, ni U shape. Macam mana ni? Tengok arrow dia. Arrow dia ke sana. Maknanya kita boleh buat ini jadi U shape. Ini pun boleh jadi U shape juga. Macam tu. Okey, kalau U shape, dia lain sikit. Kalau U shape, dia tak sama. Dia mesti A tambah dengan B sama dengan 180. That's why dekat sini, kalau awak tengok dekat sini kan, U shape yang cikgu buat ni, cikgu buat dia 180 tolak 48. Sebab kita nak dapatkan side dekat sebelah sini. Okey, kita kenalah ambil 180 tolak 48 dapat 132. Okey, sampai situ saja. Kalau ada yang tak faham ataupun ada yang nak video lagi, boleh message cikgu. Okey? Alright, okay, bye-bye. Good luck.